Tak ada. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan dakwah Nabi secara jahriyah, secara terang-terangan pada pengajaran yang ke-9 itu, muka surat 749 pengajaran yang ke-9, muka surat 149. Boleh tukar kitab baru dah tu. 149 poin yang ke-9 poin yang ke-9 yang mana perbincangan ini masih lagi berkenaan dengan dakwah secara jahriyah. Dakwah secara jahriyah, kesimpulan ataupun pengajaran yang ke-9. Baik, dalam firman Allah, inna kafainakal mustahzi'in, hak ini dia sebut di awal perbincangan ayat ini. Kalau nak tengok boleh tengok pada muka surat 141 di situ. Fasda' bima tu'mar, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Selepas tu inna kafainakal mustahzi'in, ayat 95 surah Al-Hijr. Jadi dalam firman Allah ini, jadi inna kafainakal mustahzi'in ini terjemah dia beginilah. Inna sesungguhnya kami, kafaina kami mencukupkan, ka akan engkau tu maksudnya Nabi SAW. Al-mustahzi'in, orang-orang yang mempersendakan, orang-orang yang buat nganyi kepada Nabi. Itu maksudnya. Jadi apa maksud? Dia bincang di sini lah. Di peringkat awal sebelum ni, sebelum kita masuk pada poin 1 dan seterusnya, sebelum kita masuk bahagian pengajaran tu, dia telah sebut dah ni sedikit. Cuba kita tengok di sini. Terdapat pelajaran yang mulia pada firman Allah, inna kafainakal mustahzin. Setelah, kalau kita perhatikan daripada ayat 94 tu, fasda' bima tu'mar, mana Allah mengarahkan Nabi supaya melakukan dakwah ni secara secara terbuka. Bima tu'mar, dengan apa yang diperintahkan itu. Wa a'rid 'anil musyrikin, peduli ke orang musyrikin. Jangan peduli. Kalau kita peduli, ambil peduli hak mereka sebut tu, jadi terjejah. Jangan peduli, biarkan, ikut dia lah. Dia nak lawan agama, dia nak marah. Maknanya ayat itu seolah-olah menjelaskan bahawa apa saja yang berlaku kesan daripada dakwah jahriyah tu pedulikan. Sebab apa? Inna kafainakal mustahzi'in, kerana sebenarnya kami yang akan jaga engkau daripada puak-puak tu. Itu maksud kafaina tu. Cumanya di sini kita baca dulu lah, kemudian anda baca dia punya, ada nota sedikit. Terdapat pelajaran yang mulia dalam ayat 95 ni, suratul Hijr. Kerana bagi yang memiliki kekuasaan, yang ada kuasa, dia boleh saja kata begini, saya akan jaga engkau dari gangguan orang kepada engkau. Mana kalau orang ada kuasa? Ialah kita kata kuasa Tuhan tu orang Islam je rasanya, orang kafir tidak rasa. Yang kata begini tu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia ni ada kuasa, dia boleh juga kata begitu. Tak apalah, kita akan jaga engkau. Saya menjaga engkau, saya akan menjaga engkau. Tidak akan ada orang yang bisa menyentuhmu, yang boleh menyentuhmu. Saya jaga kamu daripada gangguan orang kepada kamu.
Kalau orang ada kuasa dia boleh kata begitu. Lepas tu jadi lagu mana kadang-kadang dia kata dia tak ikut pun menipu hangit yang kadang-kadang tu dia tak kata, tapi dia boleh kata begitu. Dia boleh kata begitu kalau orang tu ada kuasa. Jadi hak nyanyinya orang berdakwah tu tak apa, kita duk alik demo yang tu pun duk alik lain. Lari boleh orang ada kuasa dia boleh kata gitu. Baik. Tetapi bagaimanapun dengan kekuatan yang dia ada, dia tidak mungkin akan kata begini. Mana orang yang kata ada kekuatan, tak apa saya boleh jaga kamu daripada orang yang akan sentuh kamu, orang yang akan aniaya, saya boleh jaga. Tetapi orang yang ada kekuatan tu, dia tak mungkin dia akan kata begini. Saya jaga kamu dari setiap orang yang memperolok-olok kamu. Bolehkah? Orang tanya kamu, orang sindi kamu, orang jelek, orang nganyi kamu, orang perli kamu, saya akan jaga. Nak jaga lagu mana? Nak wakil mahkamah pun tak boleh. Report dia jelas saya. Sebab orang Arab jahiliah ni, kalau kita baca dalam buku, dia tengok Nabi kelis gitu. Dia buat gitu. Tu. Tak puas hati tu. Puas hati tu. Mai pohon tu jelek ni tanya nah. Lepas tu kecek pula guna bahasa perli. Nak masuk mahkamah tak boleh murid tak sebut nama Nabi. Kalau tak sebut nama dia, kalau perli ke kambing dia tu. Dia boleh macam-macam. Tu. Lepas tu siapa dia nak jaga Nabi sedekah memperolok-olokkan, mempersenda wak nganyi ni orang panggil dera emosi tu. Siapa dia boleh jaga tu? Siapa dia boleh bantu Nabi? Padahal zaman ni berapa orang baru ni orang Islam ni tahun keempat ni. Tu. Orang ada kuasa pun tak boleh nak jaga ni. Kerana erti memperolok-olokkan termasuk di antaranya ialah mengguna ni isyarat mata, lirik mata dia buat gitu. Dia buat gitu. Sakit hati dah tu. Kadang-kadang hak tu tajam lagi. Dia kenyit mata, geram. Klik rumah tak nak tidur. Kadang-kadang dia ludah depan. Nak buat mahkamah tak boleh, nak tak boleh tu nak tahu lah. Lirik mata misalnya. Ni pokok dia buat gitu Nabi. Mungkin masa tu Nabi tak ada kekuatan. Pengikut pun tak lama. Gerakkan tangan. Dia buat gitu Nabi ni tak. Contoh tak. Ataupun dia buat ikut lah. Dia kata tak buat gitu Nabi misalnya tak. Tu. Perkataan dengan suara tertentu tak jelas. Tapi awak nganyi akan faham awak nganyi sakit hati tu tak. Sakit jiwa. Ataupun dia tertawa. Dia tertawa tu dengan maksud mengejek. Atau dengan komentar yang hanya dia bercakap atau orang tertentu sahaja faham. Tu. Kalau lah ni, kalau kecek gitu pun tak boleh nak samai tu. Nak mahkamah pun tak boleh. Tak jelas. Tak lekat kih orang kata. Ni. Baik, siapa dia boleh jaga Nabi ni? Siapa dia? Tak ada orang boleh jaga Nabi. Kemudian siapa yang mampu nak jaga semua tu, nak berpartisipasi dengan Nabi tu, nak bersama Nabi, nak ayat Nabi, jangan sedih lah. Awak, dia tak kata kau. Dia tak jelas kau, tak apalah. Sebab tu di sini anda buat beginilah. Mana hak ni lebih menjurus kepada, kerana pada waktu ni, pada tahun keempat dan juga pada tahun 1, 2, 3 sampai tahun keempat ni, sebenarnya sudah ada wak nganyih Nabi tu. Dan pada waktu ni sampai tahap ni tak pernah lagi ada percubaan nak bunuh Nabi, nak apa-apa ke Nabi, tak ada lagi ni tahap ni. Cuma wak nganyih Nabi tak ada daripada awal lagi, hari mula-mula yang kita bincang tu. Hari mula-mula lagi. Abu Lahab, Abu Jahal sendiri. Jadi maknanya emosi Nabi jadi tak terjejas bila Allah jaga. Jagalah mana dia huras lepas ni. Tak terjejas. Sebab orang nak berdakwah ni, kalau tak ada kekuatan jiwa, walaupun tubuh sihat pun, walaupun ada duit pun tak jadi. Kalau awal-awal lagi dia panggil hemah. Hemah ni dengan ada tu ada jumpa satu buku, dia bincang khusus ni. Antara dia sebutlah dalam buku tu. Dia kata yang mula-mula sekali Allah perkuatkan Nabi dan umat Islam adalah hemah, semangat. Ni lah. Tak ada semangat lah. Orang itu sikit lah, lemah letih kelip peluh hujak. Lepas tu minggu tak rubik. Kalau semangat tak kuat. Ni yang dimaksudkan inna kafaina. Jadi Nabi rasa cukup. Tak terjejah Nabi tu dengan orang panggil gangguan emosi tu. Itu maksud dia nya. Baik, ini adalah gangguan emosi dan perasaan. Hanya Allah sahaja yang boleh meneguhkan hati Nabi. Lagu mana betul tu selepas ni, kita tengok selepas ni. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamilah yang mencukupkan kamu dari segala yang mempersenda-sendakan kamu, memperolok-olokkan kamu, wak nganyi ke kamu dengan pelbagai cara.
Mereka nak nak bully perasaan kamu dengan kata laras bahasa yang telah terjadi dan telah terbukti. Makna inna kafaina. Kafaina tu kalau ngaji bahasa Arab maknanya telah mencukupkan. Maknanya sebelum ni. Makna sebelum ni kamu boleh bertahan sampai tahun keempat sehingga melepasi tu 3 tahun pertama. 3 tahun pertama dia panggil waktu yang kritikal lah. Waktu sembunyi-sembunyi, dakwah secara sirriyah. Kamu boleh bertahan. Pada waktu tu ada dah sebenarnya. Kita kata kepada Nabi, mungkin sahabat-sahabat Nabi orang tak tahu dia masuk Islam, tapi Nabi jelas dah. Keluarga dia pun tahu, bukan kata tak tahulah. So Anas baca dalam beberapa riwayat, kenapa Pokok Quraisy tidak bertindak 3 tahun pertama? Sebab dia ingat aku tak ke mana pun ajaran Muhammad ni, tak ada sambutan pun. Memang tahu 3 tahun pertama tak ada sambutan apa pun. Dia ingat aku begitu. Tiba-tiba berani pula buat secara terbuka ni. Pergi Kedah, pergi ke depan Kaabah Isytihar secara terbuka. Berani dah semaya depan-depan orang. Dia tengok ini mana lebih dah ni. Situ. Sebelum tu tak ada. Jadi kenapa Nabi boleh sampai tahun keempat tu? Kerana Allah yang mencukupkan, yang memberi semangat kepada Nabi. Jadi maknanya bantuan Allah tu sudah ada dah sebenarnya. Cuma dari sudut memperkukuhkan, orang panggil spiritual Nabi, semangat Nabi. Selain itu, ayat tersebut juga memakai kata kafaina. Anda sebut sana lah mudah kafaina. Ini bahasa Arab. Kafaina makna telah kami cukupkan. Allah tidak guna inna namna'u. Allah tidak guna. Sebenarnya kami akan. Kalau namna'u tu orang ngaji bahasa Arab, dia panggil fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ma'ruf untuk untuk mutakallim wa ma'ahu ghairuh dia panggil. Nama kalimah tu. Namna' mana kami itu termasuk yang bercakap dan orang-orang lain lah. Kami, Allah tidak guna inna namna'u, tapi Allah guna inna kafaina, guna fa'il madhi, fa'il yang menunjukkan telah, bukan menunjukkan akan. Sebab apa? Sebab Allah jaga Nabi daripada awal lagi. Bukan start nak jaga hari ni, bukan akan jaga dah. Itu maksudnya. Sebab tu Nabi boleh bertahan itu. Kerana olok-olok tersebut telah terjadi dah sebelum tahun keempat ni. Tahun pertama lagi sudah hak mana tahu tu wak ngani dah ke Nabi. Jangan kita ingat apa-apa dia tak ada, dia punya spy dia ada, dia tahu. Cuma dia anggap gitu. Tak ke mana pun Muhammad mana ada pengaruh pun, duit pun tak ada nak jadi pemimpin kena kaya, cudi tahu mana, kalau tak kaya tak leh, bodoh pun dia kalau kaya tak apa. Seolah gitu. Gitu. Jadi kerana olok-olok itu yakni mempersendakan, memperolokkan Nabi telah berlaku sebelum itu lagi. Tapi Allah telah mencukupkan Nabi. Nabi tak siapa. Hati Nabi itu boleh terima, boleh menghadapi. Kemudian ada isyarat lembut daripada ayat ini. Sebenarnya secara tersiratnya ada isyarat daripada Allah. Sesungguhnya Tuhan yang mampu mencukupkan. Ini payah kita nak faham. Anda tengok dalam Arab dia tu, anda boleh terjemah lagi. Sesungguhnya yang mampu memberi keteguhan kepada jiwa Rasulullah dari segala macam bentuk persendaan, olokkan, kejian, kutukan. Kalau Allah mampu buat gitu, maka ayat ni dia isyaratkan Allah itu juga lebih mampu lagi nak memberi kekuatan kepada Nabi untuk menghadapi gangguan yang berbentuk fizikal. Hak tadi berbentuk perasaan, emosi. Itu isyarat tu. Tak serusi lah kalau sebelum ni pun enggak lah ni kau orang dah masuk, ada seumur masuk Islam ni. Itu maksudnya. Baik. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala, sambungnya ayat tadilah, ni suratul Hijr juga. Allah kata, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ni ana terjemah kok ni lah mudah ni, terjemah kok bahasa Kelantan kita. Walaqad secara harfiah lah, walaqad, dan demi sesungguhnya. Kena tengoklah ayat ni selepas daripada ayat tadi lah, selepas pada ayat tadi. Dan demi sesungguhnya, na'lamu, kami sedar, kami tahu, kami itu mana Allah, annaka, bahawasanya engkau, yadhiqu sadra, sempit dada engkau, susah hati engkau, serabut perut engkau, kami tahu tu. Rasa tertekan perasaan kami tahu. Bima yaqulun, dengan kata-kata pokok kafir Quraisy pada waktu. Bima tu dengan apa yang yaqulun mereka kata, sindiran-sindiran, ejekkan dalam bentuk bahasa kias-kias tu, kami tahu kamu tertekan.
Jadi nak buat macam mana? Inilah nak sebut tadi. Kita di sini sebutnya. Gapo dia Allah kata, bila merasa tertekan, rasa susah hati, rasa sempit dada, fasabbih, bertasbihlah. Bertasbihlah. Bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhan. Kata subhanallah, alhamdulillah, wa kum minas sajid, dan perbanyakkanlah salat. Itu mudah terjemuh. Wa kum minas sajid itu jadilah engkau dari kalangan orang-orang sujud. Maknanya Nabi suruh, Allah suruh salat. Salat menenangkan hati. Ni cara nak suruh kita ada himmah, kekuatan jiwa tu. Inilah hak Nabi hadapi. Sebab nak kata duit tak ada. Betul-betul ni hak ni kalau kita perhatikan, betul-betul Nabi ni tidak boleh dinafikan. Mana isteri Nabi Khadijah tu, nah, itulah sebenarnya yang banyak membantu Nabi SAW. Sebab dia kaya. Dia lah banyak bantu selain pada sahabat-sahabat lain. Habis harta Khadijah ni. Sebab tu lebih sangat Khadijah ni ketika pentinglah dianya. Sebab kalau kita kata isteri lain di zaman Madinah dah. Nah, zaman Mekah kita tak ada orang. Sebab Nabi dia tidak nikah lain semasa bersama Khadijah tu. Khadijah segala-galanya. Seolah-olah gitu. Sebab tu ada ajaran salah dia kata Muhammad ni jahat sungguh. Lupa habis harta mejah dia tu. Orang Kelantan kita tu jahat sungguh, mulut no. Dia kata begitu. Matilah dia. Ana pernah pergi dalam kuliah dia. Masa dia kuliah malas mana lah, mudah malas mana. Dia benci ke Nabi, pelik ngerti. Dia kata begitu. Hak royak ni malah ana sebut ana. Orang kata bodoh lah mulut. Dia benci ke Nabi duk habis harta mejah dia tu. Mejah depan Khadijah. Alah, tidak Islam tu setahu tu. Ana pergi tempat kuliah dia. Masa tu dia duduk di Wakastan. Kita tapi tak boleh masuk lah, mungkin dia kunci pagar. Tapi kita hitar tu dia mungkin rumah sepi. Lepas tu dia pas keluar. Sah dia saya main sepatu haji seli-seli gitu. Lucu semua. Kayak kita kan betul sah malaikat tu terik gitu. Dia tak apa susah buah haji. Ana kali. Kita kata pesen ni sah dia kata. Wah. Dia rasa kita pun tak tahu dia ke mana jadi molek dia perasan gitu tu. Ni di Wakastan dulu. Dah lama juga di situ. Cuma tak sampai setahun. Patang lagi tak ada lepas tu. Sebab tepi jalan besar tu. Tu. Mana Khadijah ni dah besar perannya dia. Sebab tu bila dia mati Nabi terasa sangat tu. Tu sebab Abu Talib ni kan terasa juga tapi tidak Islam. Khadijah ni Islam mula-mula, perempuan mula-mula Islam. Isteri Nabi ni. Jadi bersujudlah. Ayat ini makna zikir ni berdasar pada ayat ini kita boleh buat tadabbur satu fakta tadabbur dia. Zikir menenangkan hati dan menambah kesemangat. Itu maksud dia. Sebab tu Allah kata fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Ayat ini menunjukkan bahawa hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa sempit dan tertekan dengan kata-kata mereka yang pedas itu dalam ialah dalam Nabi duk bawa agama ni, Nabi duk sebar agama ni. Nabi ni manusia sebab kita juga. Jangan kita kata Nabi ni hati batu. Dok kita kepala batu. Nabi ni perasaan lembut lebih dari kita. Dia terasa cuma dia boleh hadapi. Apa tu pertolongan daripada Allah. Bila lagi? Lama sebelum tu lagi Allah kata. Tapi kalau terasa mesti fasabbih bihamdi rabbik. Kena tasbih dengan memuji Tuhan engkau. Dan Allah memberikan jalan keluar dengan firman-Nya. Maknanya kata-kata ni kalau dalam istilah dia panggil tasliyah. Tasliyah ni menghiburkan Nabi. Kalau kita kan apa saya kita pergi belanja miudah kena udah besar-besar tu mana lega sikit lepas tu bila gosok Allah lah kita pun kena juga pergi dulu pun. Itu makna tasliyah ni pun. Jadi Allah kata aku tahu mu sedih, aku tahu mu sakit hati, aku tahu. Jadi Allah nak ayatnya memang gini cara dakwah ni. Memang gini cara dakwah. Kalau nak ayat betul takut orang marah, itu bukan pendakwah itu kalau aku tu. Gapo dia kau tidak pendakwah? Ikut nak buah dia pun. Baik, kami tahu. Kami Allah lah maksudnya tahu bahawa ke hatimu terasa sempit kerana kata-kata mereka. Tu. Jadi bila terasa sempit tu maka bertasbihlah.
Dan ini juga merupakan terapi bagi setiap yang merasakan kegundahan, kesedihan hati dalam menghadapi persoalan ataupun masalah lah kita kata kehidupan ini, khususnya sebagai pendakwah. Ada sahabat anak di gitu, dah 2 bulan dah dia kena sedih kot dia, tapi nasib baiklah dia ada kerja lain, dia stand by awal lagi. Dia sebut tu, dia sebut tu, dia tak kutuk orang pun, dia sebut Nabi buat gini Nabi buat. Jadi ada beberapa isu yang bercanggah dengan amalan masyarakat. Jadi masyarakat kita ni kalau sebut Nabi tak apa, tapi jangan sebut Nabi yang bercanggah dengan dia, tak boleh. Bergerak tu hati-hati lah, kena pecah serta merta. Tarik tauliah, sebuah selangor tak boleh kuliah dia. Sedihlah dia, muka dia ni ustaz tak boleh mengajar, ustaz nak buat ke dia. Gak kerja lain tu dia tu untuk pendapat dia tidak bergantung hak tu. Tapi kak bila tak boleh mengajar tak, boleh kerja lain boleh. Sedihlah dia ni. Sebab apa? Sebab dia sebut betul. Anak pun tahu, anak pun dengar dia punya dia mengajar. Okey, dia sebut, cumanya orang kata bola sebut ni, dia sebut juga lepas tu. Tapi dia tak kata kat orang. Dia sebut Nabi buat gini. Hak ni pun gitulah juga sebenarnya. Jadi masalah tu dia akan jadi masalah. Bila kata masalah, dia akan mengganggu jiwa seseorang. Jadi Allah kata memang biasa, memang gitu pun medan dakwah ni, tak boleh elak dah tu. Sebab tu kamu kena bergantung pada aku dengan kata ke dia subhanallah. Ya Allah, kita subhanallah sini kalau kita nak huruf, ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah tolonglah aku. Allahu akbar, ya Allah tolong. Itu maksud dia. Ni orang panggil tasbih bimanzilatid doa. Tasbih tapi dia seperti doa. Sebab apa? Tasbihlah bila mu sakit hati, tasbihlah bila mu sedih ganggu. Maknanya minta ketenangan dengan tasbih itu. Walaupun zahir nampak tidak seperti doa. Nabi kata siapa dia hubung silaturahim jadi panjang umur. Maknanya hubung silaturahim itu fi manzilatid doa, sama seperti doa. Itulah orang panggil doa bil jawarih, doa dengan anggota. Kita buat baik tu dia seperti doa. Tu penting tu. Jangan kita ingat doa ni secara lisan sahaja. Sebab tu doa ni dibahagi 3. Doa bil qalbi, doa bil lisani, doa bil jawarihi. Dengan guna anggota kita buat baik. Semua doa belaka tu. Hak ni pun gitulah dia. Doa dengan bertasbih. Tak okay, kita tak terfikir dok, kita baca hadis Nabi jerit sama. Sedih dakwah Nabi ni. Jerit ramai mata Nabi. Sedih. Tamu-tamu bila keluarga dia, kalau dia sedih sekali masuk neraka, keluarga dia akan masuk neraka lah, tak terima ajaran dia. Tak terima ajaran dia, dan dia nak keluarga dia masuk Islam, Bani Hashim, dan dia dakwah dia tak terima, tak sedih lah. Sebab keluarga dia lah, kukuk mana pun bantu dia masa dia kecil, mungkin ayah dia masa dia dalam kandungnya lagi, mak dia masa dia umur 5 tahun mak dia meninggal. Sebenarnya sepupu-sepupu ni penghibur dia. Tiba-tiba ramai tak terima ajaran dia. Sedih Nabi. Tu maknanya tu tekannya, tu sebenarnya tekannya perasa. Sebab tu Allah kata fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Musmayalah banyak-banyak, tasbihlah banyak-banyak. Jadi bila Allah buat gitu tak yakin lagi, kita akan jadi tenang. Kena yakin, Nabi yakin. Nabi buat gitu kan. Baik. Sungguh ramai manusia yang tertekan kerana kata-kata yang dilemparkan, ataupun kata-kata kesaklah, kata-kata keji, kata-kata hinaan, kata-kata ejekan yang diajukan kepadanya, atau bahkan dari kata-kata yang dikatanya sendiri. Kadang-kadang kata-kata dia sendiri pun dia tak puas hati, kata dia pun sedih dah. Kita tak puas hati, kalau kita kecek tak puas hati, tak siapa maksud, kita pun sedih. Boleh jadi juga gitu. Dan pada saat itu orang panggil jalan keluar dianya yang boleh menjadi terapi jiwa untuk Nabi adalah dengan memuji Allah, bertasbih dan menyembah Allah, yakni bersalat hingga datang ajal. Hal ini dikarenakan terapi yang dipakai dalam mengobati kesedihan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terapi itulah juga sebenarnya berguna untuk kita. Khitab lin Nabi, khitab lil ummah. Bila Allah tujukan ayat ni pada fasabbih, kalau orang ngaji bahasa Arab, sabbih itu pada fi'il amar. Fasabbih anta. Bertasbihlah engkau. Engkau tu dhamirun mustatirun fi fi'lil amri wa taqdiruhu anta. Fasabbih anta. Anta siapa? Nabi tu lah. Jadi walaupun asalnya ayat ni khitab ditujukan kepada Nabi, tapi dalam konteks pengamalan ayat khitab lil ummah, untuk kita semua.
Itu kaedah dalam usul tafsir sebut. Jadi maknanya kalau kita sedih dalam apa saja, tak kira lah. Jangan tinggal Allah Subhanahu Wa Taala. Kena kata subhanallah, baca Quran, kau cuba hayati ayat-ayat Quran. Menjadi terapi juga untuk mengobati setiap manusia yang merasakan himpitan dada kerana masalah yang dihadapi. Habislah di situ habislah di situ 9 poin. Sekarang ni kita masuk pula al-mabhasul khamis. Kalau kita asal dia hak ni dia letak al-mabhasul khamis. Perbahasan yang kelima, iaitu mauqifu Quraisy min ad-da'wah ba'dal jahri biha. Sikap Quraisy terhadap dakwah setelah Nabi dakwah secara terang-terangan. Mana apakah sikap Quraisy bila Nabi melancarkan dakwah secara jahriyah, terang-terangan. Cuba kita tengok sekarang ni kita perbincangan kita ni kena ingatlah. Kita bincang ni maknanya tahap kedua, iaitu dakwah secara jahriyah. Baik. Quraisy mengira bahawa dakwah Nabi adalah sama dengan dakwah lainnya yang muncul di Mekah, yang tidak lama kemudian akan hilang dan punah, seperti perkataan Zaid bin Amr bin Nufail, Umayyah bin Abis Sal, Qais bin Sa'ad dan lain-lain. Ni antara tokoh-tokoh yang cuba nak membawa satu pandangan lain dalam masyarakat. Tapi tidak jauh beza, tak syirik juga, cuma nak bawa pemikiran lain. Tapi syirik juga. Oh, hilang gitu, orang tak cara pun. Nombor tak ada wahyu, tak ada sokongan wahyu. Tapi ada dah cuba. Dia ingat ke perkara awal gini juga Muhammad ni. Nabi SAW. Namun setelah Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW mulai bercerita tentang bahaya syirik. Sebelum ni tak kecek, duk kecek sama-sama Islam dah. Tak apalah, di sini anak kena perbetulkan juga terjemah dia. Kalau kita ikuti terjemah dia ni, boleh jadi Indonesia tu betul, anak pun tak mahir sangat Indonesia. Tapi kalau Arab dia memang sakem, nah jadi beza makna tu, bawah tu lah. Tapi berkait dengan ni lah. Cuba kita tengok bahaya juga terjemahan ni sebenarnya. Mana kalau kita tengok asal tu dia jadi lain lain. Baik, cuba kita tengok sini. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah mula bercerita. Start dah cerita tentang lawan tauhid tu. Orang panggil syirik tu. Dan lagu mana kesudahan orang syirik? Lagu mana sebenarnya pemikiran fikrah orang syirik dan implikasi syirik lagu mana? Nabi mula bercerita. Mula sebut secara terbuka. Dan Nabi sebutkan hakikat berhala tu apa dia. Berhala ni tak mampu pun kalau orang nak akhir nak dia, orang nak jitik telinga dia ke tak mampu pun dia nak tolak sesuatu yang menimpa dia. Lalat dia atas hidung pun situ. Begitu juga dia tak boleh nak, kalau nak diri dia sendiri pun dia tak boleh nak tolak. Kalau orang tolak dia ubah, dia tak boleh bangun pun. Jadi kalau gitu keadaan berhala yang kamu sembah, bagaimana dia nak jaga kemaslahatan penganut-penganut dia? Orang dia semua nak jaga kan? Dia diri pun kerja. Tapi Nabi tak sebut gitu. Sebut gitu kan. Bawah tu seolah nampak macam Nabi sebut gitu. Kan ada kan seolah ustaz, anak tak sebut lah. Tak ingat apa-apa. Dia cerita apa, dia kata apa ni, apa berhala itu lidah tu jelek tu begitu. Dia kata nak terawah babas dia tu. Paruk ustaz ni. Gaya orang buat bantah lah penganut Hindu. Tak boleh gitu tu. Salah besar tu dalam agama kita tu. Kita tak setuju syirik tu hal lain, tapi bukan lagu tu cara dia. Duk jelas orang mula. Tak masuk-masuk tu gitu. Dia sebut kita nak dengar dia gitu. Lepas tu sokor lah. Nak suruh orang sokor. Klik sokor rumah lah. Masjid bukan tempat nak sokor lagu tu. Tak kena lagu tu. Berdosa tu sebenarnya. Dalam agama berdosa tu. Kijak lagu tu. Kau tak buat kijak lagu tu. Kayak ada, kayak kita baca dah kan. Perbuatan kamu seperti kamu kutuk Tuhan kamu. Dengan sebab tu orang tu kutuk Allah SWT. Betul nak kata mana? Kamu tak boleh marah. Apa dah kamu buat gitu? Kena jaga tak boleh Kita duduk Kelantan tak apalah, muka tak sampai 50% dia. Tapi setengah tempat tu 50-50. Baik, cuba tengok lagi sini. Bawah tu anda bagi huraian sikit lah. Jadi Nabi sebut ni, tapi Nabi sebut dengan bahasa yang cukup terhormat sebenarnya. Macam mana kamu boleh sembuh? Tengoklah Tuhan yang aku dakwah kamu ni. Tuhan ni ayat dia ni, ayat Tuhan kamu ni. Baca kejut habis hari dengan ayat Quran.
Memang Allah persiap dah masyarakat tu mengagungkan bahasa. Sebab apa? Cadad dah. Wahyu tu turun dalam bentuk bahasa. Tu. Kenapa zaman Nabi ni orang zaman jahiliah lagi? Bahkan sebenarnya kriteria seorang nak jadi pemimpin mesti boleh bersyair. Kalau tidak tak boleh. So ayat cerdik tak mana pun. Sebab dulu kan sastra kan jadi lantai adil dah sastra no. Tu. Itu kita kena faham tu. Maknanya Nabi buat perbandingan. Jadi Nabi sebut tu, kamu semua tu batu. Nabi tidak kutuk, Nabi sebut hakikat. Tu. Pada saat itu orang Quraisy memahami bahawa dakwah tersebut tidaklah sama. Dia kata tak serupa dengan sebelum ni. Tak serupa lain ni. Sebab apa? Sebab Nabi setuh tu kena pada jantung dia. Kalau kata kena atas motik. Tak boleh nak jawab. Kerana dia adalah sebuah dakwah yang mulai merasuki setiap rumah, yang mana kesan dia mengalir sebagaimana air mengalir daripada dahan-dahan kayu. Bila ditimpa hujan, air mengalir. Lagu itulah ni kena tulis di sini. Mana ajaran Nabi ni, dakwah Nabi ni tidak sukar. Dakwah tauhid Nabi tidak sukar, tidak berbelit-belit, nak faham payah, tak mudah faham. Menggunakan bahasa yang logik. Ni siapa orang tanya, ada ke dok Tuhan? Tuhan duduk mana? Ada, tidak bertempat. Tidak bertempat tapi berada di mana-mana. Tak pening tu. Tidak bertempat tapi berada di mana? Berada di mana-mana lebih berat daripada bertempat tu. Sebab tu ada cerita ni bukan hadis. Orang ayat kanan ni, orang hak dinu, apa ni tempat kata tu? Tempat pusat kata ni hak di tempat orang baru masuk Islam ni. Kelas pon apa? Perkim tu. Mungkin anak pernah pergi kuliah situ dulu. Dia ada cerita lah. Dia kata ada masuk Islam, rupanya dia dulu macam bukan padri, macam Stuk Sami lah. Jadi bila duk mengajar payah tauhid ni, dia kata ayat molek Tuhan ni ada ke tak? Dia marah, baik tak faham. Dah lah ada agama dia Tuhan gitu. Ada lah juga dalam agama dia boleh setuh gini. Ni lagu mana? Bahaya, tidak bahaya. Sebab tu kalau kita perhatikan sejarah Nabi, bila orang masuk Islam, Nabi tak mengajar direct tauhid. Nabi mengajar tauhid, lepas tu dia sekali dengan semaya, dia sekali. Dia tidak waklah so gini pening. Dia akan faham dengan cara kehidupan. Tu semaya jangan tinggal. Gini. Nabi ayat tu dalam konteks kehidupan mudah. Allah lah cipta kamu. Gitu. Nah. Lepas tu dia gini kita kena faham. Orang Arab dulu, dia sebelum Nabi sebut tu, dia kalah awal-awal lagi. Sebab apa? Dia kalah pada wahyu lagi. Dia kalah pada ayat Quran. Dia kalah di situ. Dia orang panggil, kalau orang pelaga ayat dia panggil homo, situ lagi. Ayat Quran tu dia kalah. Dia tak lagi dah situ. Jadi bila Nabi sebut apa-apa, dia nak kata mu tahu mana? Quran. Dia pergi dah situ dengan Quran tu sebenarnya. Cuba tengok Mu'az, Sa'ad bin Mu'az ada lagu mana? Mus'ab baca ayat Quran, tak ada habis apa ayat tutup mula. Ni kok hak tu Muhammad ni. Kalau kita aku beriman, selalu tak ada klik rumah. Sebab apa? Sebab Sa'ad bin Mu'az ni kan, dia ni penyair, dia Ansar itu. Tu kita kena faham tu nak ayatnya Quran. Sebab tu Quran tak boleh tinggal umat Islam. Tak nak sabuh hadrat orang Islam mati tak pernah khatam terjemahan, tak pernah baca terjemahan, tak kena menang pendidikan masyarakat. Anak pun tak faham. Tapi tak boleh ayat atau faham sini. Ayat tersati pula setengah orang tu. Kenapa tidak disusun sekata berat sungguh kita kata lah berat sungguh lah. Tak boleh nak sebut tu tak. Berat sungguh. Apa tidak buat sukata? Masjid ramai gini, banyak gini tu. Tak boleh buat sukata. Ni sukata wajib mesti. Ni sukata kena ngaji gini. Apa tak boleh buat? Sebab kita paksa orang, jangan sebut ni. Ni boleh sebut, ni tak sebut. Apa tak boleh paksa gitu? Berat. Tak nak sabar. Tak nak sabar. Sedangkan Ibn Khaldun kata sukata tu ada dah zaman tabi'in. Ada dah zaman tabi'in. Ibn Khaldun kata dulu, Ibn Khaldun ana baca dalam ulasan Al-Munawi, dalam syarah matan Arba'in Imam Nawawi, dia kata zaman tabi'in, masa tu sahabat pun ada lagi. Hadis ni sepuh bahasa Melayu lah ni, sukata teras, bukan bahasa Arab. Kita ni suka terterah Melayu dah buat kita ni.
Dia tidak buat sukatan ngaji Arab sebagai terah dak. Tapi hadis. Apa hadis? Sebab orang ngaji hadis dia akan kenal siapa sahabat. Hak ni lah hak bawa Quran. Bila ngaji hadis, sebab tu dia kata kita ngaji hadis sepenting kita mengajar Quran. Apa yang penekanan dia? Biodata sahabat. Tu disebut oleh Ibn Khaldun. Sebab tu anak-anak tabi dia kenal sahabat Nabi. Hak dia jumpa tu jumpa, hak dia tak jumpa mati dia diperkenalkan. Inilah hamalatul Quran wal ahadith, pembawa Al-Quran. Tu asas pendidikan agama sebenarnya. Ni kita duk bawa gini. Itulah dia. Jadi insya-Allah perkara ni dibuat perubahan. Kita doalah Kalau tidak berat juga begitu tu. Asal lagi dia sebut, dia kata hak sukatan dia sebut sana ni sebelum 12 tahun. Sebelum dari 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke bawah. Atas tu dia ngaji mana lain. Tu sukatan dulu. Maknanya dia kata peringkat menengah dia ngaji lah, nak ngaji gotong ilmu-ilmu luar. Hak bawah 12 tahun ke bawah daripada sekolah rendah, daripada peringkat tadikal Quran saja. Dan juga hadis. Hadis pun dia kenal sahabat. Hadis ni riwayat Abu Hurairah apa dia. Lepas tu sebut hadis. Jadi bila faham maulid mengajar hadis, mudahlah faham Quran. Tu sukatan dulu. Mana sukatan bersepadu tu sebenarnya. Baik, seterusnya cuba tengok lagi sini. Jadi kaum Quraisy bangkit menentang kerana mereka memahami erti dan uluhiyah yang telah dikembangkan, yang telah dibawa, yang telah disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia faham tu. Sini tak sebut dengan terang. Anda baca dalam kitab lain, dia kata pemimpin utama Quraisy Abu Jahal dia tahu dah. Dia kata ni ajaran Muhammad bawa ni, konsep ketuhanan ni esa ni, engkau keluar Allah tu dia baca dah pada dia. Dia kata ni berubah tanah Arab. Ada kenyataan daripada Abu Jahal. Dia kata kalau ni boleh merubah, orang panggil landscape politik tanah Arab ni boleh berubah ni. Manusia dengar ni. Apa dia tak sibuk berubah? Dia tidak mahu. Ni berat juga benda ni, ada minta maaf lah sebut ni secara umum ya ni. Tidak maksud untuk kata pada politik. Tidak maksud gitu. Dia isu kepimpinan ni setengah orang tu, isu dia sanggup mati kan itu. Dia walaupun dia yakin sangat Nabi Muhammad ni betul, dia yakin sangat Muhammad ni dia tak ada kepentingan gapo pun dalam penyampaian dakwah dia. Dan dia apa semua orang tahu miskin, isteri dia bantu dia. Dengan dakwah ni pun tak ada siapa pun bagi duit pada dia. Kena ludah atas muka Nabi. Kalau kita tengok dalam hadis, ludah atas muka. Nabi sapu. Sebenarnya tak kata apa. Tak kata ludah kata aku pada Elio juga. No. Nabi tidak buat gitu. Padahal Nabi berani. Nabi pernah gusti, juara gusti tu kalah. Ada dalam hadis. Kuat fizikal Nabi tapi tak. Bukan hak tu. Cara dakwah bukan cara nak bergocah dak. Tu. Jadi dia tahu uluhiyah tu apa. Dia boleh faham tu. Engkau orang cerdik. Sebab tu Abu Jahal ni tak terima. Salah kalau kata Abu Jahal ni, mana orang bodoh Abu Jahal. Salah tu bahasa tu. Memang bodoh kalau kita kata gitu. Abu Jahal ni bukan mana bodoh ni ada kalimah Rabiyun sufaha, saya qulu sufaha tu bodoh. Ajar pun tak erti dah jenis gitu. Hak ni dak cerdik, cuma dia tak boleh faham agama, dia tak faham. Tak faham lagu mana, dia tak boleh sengok nama, bukan dia tak faham, dia tak boleh terima. Bodoh lah tak boleh terima benda betul ni. Dia sudut tu. Sebab tu dia kata jahil, dia bukan kata bodoh. Dia tidak kata apa ni, dia tidak kata safih. Abu Safih dia tak kata gitu. Safih mana yang sangat bodoh. Tu bodoh akak kata ajar pun tak erti tu. Tu safih. Dia panggil sufaha tu jamak dia. Saya qulu sufaha. Apa tidak guna gitu? Nabi tak guna gitu Abu Jahal. Pupuk dia panggil Abul Hakam. Orang Islam panggil Abu Jahal ni bukan bapak bodoh. Jahil tu mana jahil gagal memahami kehendak agama. Tak boleh terima. Bodoh lah. Bodoh tu maknanya jahil. Bukan kata bodoh akal dak. Itu kena faham balik tu. Sebab dalam kitab memang sebut bukan dia ni bodoh, cerdik Abu Jahal. Dia lah antara mula dia kata ajaran tauhid, ajaran Muhammad akidah Muhammad bawa ni boleh merubah tanah Arab. Dia antara dia kata begitu. Tapi apa tak boleh tu? Dia tak sanggup nak jadi orang bawahan pada Muhammad. Tu ya sebenarnya. Kita nak jadi orang nombor satu. Walaupun dia benar pun kalau kita ikut dia, kita jadi makmum lah. Kita duk rasa jadi tikman semua. Biar jahat pun. Jahat Abu Jahal ni. Nipu. Tak ada gamuk. Kalau baca sejarah syair-syair Arab, siapa pun syair, noyak dia ni perang hudun, nipu dalam nego. Ambil barang orang, lepas tu tak payah, orang minta, dia tapar. Dia ugup kau tu. Biasa tu disebut, dia cerita Arab tu. Ni Abu Jahal ni. Jadi mimpi alik-alik jahat pun. Sebab apa? Kecek pandang.
Dia kecek sedap. Oh, dia kalau dia syamah, kalau dia berpidato, orang nakut dari mana Abu Jahal. Sebab tu panggil Abul Hakam. Dan syair dia digantung di kelambu Kaabah. Hebat. Tu sebab tu dia faham. Dia tahu, bahaya ni. Bila ni dia rasa gerun ni? Bila Nabi sebut secara terbuka. Tu. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh puak Quraisy adalah mereka pergi jumpa pak saudara Nabi. Inilah sebenarnya hak jaga Nabi, iaitu Abu Talib. Mereka meminta Abu Talib menjadi mediator, tu maknanya wasitah, mana orang tengah. Menjadi orang tengah yang menghentikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari menghina dan mencemooh. Ni dia terjemah ni. Tak apalah, kita baca dulu. Jadi menghina dan mencemooh. Betul kan Nabi hina dia cemuhnya? Tak. Nabi tak kata, Nabi tak kutuk berhala dia. Nabi buat perbandingan. Nabi sebut hakikat. Baik, tak apa, kita baca dulu. Dia guna, dia ambil ni. Menghina dan mencemuh Tuhan-Tuhan mereka dan menganggap nenek moyang mereka sesat. Az-Zuhri dan Ibn Ishaq berkata, setelah Rasulullah SAW mengajak kaumnya masuk Islam dan mengumumkannya dengan terang-terangan seperti mana fasda' bima tu'mar itu, seperti mana arahan ayat itu, mereka menghadapinya dengan santai-santai saja. Tetapi bila mana Tuhan mereka disentuh oleh Nabi, bukan dicemuh tu, maknanya Nabi sentuh, Nabi buat perbanding Tuhan dengan Tuhan Allah tu, maka mereka memberikan respon. Al-Ataki itu sebenarnya, Al-Ataki berkata, Ataki berkata, peristiwa ni kini berlaku pada tahun keempat setelah Tuhan mereka disentuh oleh Rasulullah dengan cara ni lah, orang panggil apa ni, comparative religion ni, apa ni orang panggil apa ni, perbandingan agama ni. Nabi cuba buat perbandingan dari segi akidah. Akidah aku dakwah gini, hak kamu semua tu gini. Tuhan aku ni sifat dia Khalik, Tuhan kamu ni sifat dia ke makhluk. Nabi kata makhluk Tuhan dia. Muka asalnya batu potian ni, cuma orang tebuk mata tu, mata boleh ada setara tu. Kalau orang tebuk dalil lagi mata. Tapi Nabi tak atur gitulah. Nabi tak atur gitu. Dia sok mau buat syarah dia lebih sok mau nah. Mana Nabi sebut hakikat, mana perbandingan agama lah. Mereka kemudian mempermasalah, mula mereka bincang jadi isu dalam masyarakat tak adil dan Muhammad ni, duk setuh Tuhan kita ni. Dan mereka pun mulalah bertindak dengan membela Tuhan. Dalam tempoh, dalam keadaan membela Tuhan mereka itulah berlaku banyak perkaranya. Mereka sepakat untuk memusuhi Nabi dan melawannya. Akhirnya Nabi kritik, Nabi sebut tentang Tuhan. Kecuali bagi yang diberikan hidayah untuk masuk Islam, jumlah mereka yang Muslim itu sedikit serta bergerak dengan sembunyi-sembunyi pada waktu itu. Sebab itulah di sini anak buat ni dalam kenyataan kitab lain ni anak tengok. Anak buat sini takut silap faham. Takut kita kata Nabi kutuk cemuh. Tu bahasa tu tak itu tu. Sebenarnya ayat ini lebih menyatakan hakikat berhala jika dibandingkan dengan Allah yang Maha Mencipta. Nabi buat perbandingan. Bukan Nabi kutuk. Nabi tak pernah kutuk. Nabi tak pernah pun kata mana Tuhan kamu ni Tuhan penjaga. Nabi sebut tak ada. Cuma Nabi kata Tuhan yang aku sembah ni Tuhan yang Khalik, tempat bergantung. Nabi kata Allahus Samad, Nabi sebut. Tapi Tuhan kamu ni apa dia boleh buat? Itu perbandingnya. Betul sungguh tu. Jadi pak saudara Nabi, pak cik Rasulullah ataupun paman ni, pak saudara lah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil melakukan pembelaan terhadap dia. Inilah kelebihan Abu Talib kukuk mana pun. Dia bela Nabi. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas melakukan dakwah tanpa ada yang merintanginya. Sebab apa? Sebab Abu Talib ni pemimpin kaum. Dia ni mewakili satu kabilah besar. Abdul Muttalib, Hashim dan seterusnya, kabilah besar ni. Nabi ni keluarga besar lah kita kata di Mekah tu. Namun setelah mereka melihat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bebas melakukan dakwahnya yang menurut pandangan puak Quraisy pada waktu itu lebih ke kata-kata Nabi, dakwah Nabi lebih berorientasikan penghinaan dan pelecehan terhadap Tuhan mereka. Dia kata begitu. Dia pesen manusia, dia kata orang tak kata ni bakar sampai dulu. Paklah ni pun ada.
Orang tak kata, dia kata orang kata. Hak ni dia pada dulu lagi. Hak Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Apa tu dia bawa hak tu nak memburukkan Nabi. Bakar tu pakai ni kayak kita ni ke bakar daripada zaman dulu. Anak betul tahu bakar ke dia. Nah. Cuma hak anak kata keturunan Nabi tu, tu anak ayat ngerti tu. Nah. Maknanya gitulah hadirat orang tengok dia kata menghina, melecehkan Tuhan mereka. Tiba-tiba dia tengok Abu Talib bela pun bukan bela sikit-sikit, maksimal, secara maksimal, habis kering kita kata. Maka mereka akhirnya jumpa Abu Talib. Dia kata ruah Abu Talib. Dia kata ruah Abu Talib. Ni rangkah benar ni cerita ni sebab dia nak ambil kesimpulan saja. Mereka kata, wahai Abu Talib, bila pergi jumpa Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu tu hina Tuhan-Tuhan kami ni. Duk kata uduh ke Tuhan kita ni. Serabut perut kita ni. Dia mencemuh agama kita. Dia kata kita ni la yaqilu. Tak ada akal. Nabi tak kata bodoh. Sebab la yaqilu maknanya tidak berfikir pun boleh. Bukan tak ada akal. La yaqilu tidak menggunakan akal. Ada akal. Nabi tak kata dia bodoh. Sebab tu kalau jemaah tak ada akal ni ada kena hurah pula. Oleh kerana itu kami mohon agar kamu wahai Abu Talib tolonglah hentikan nasihat molek dia lah. Ataupun kalau kamu tak sanggup nak sekat dia, suruh kami biar kami bertindak sesuai dengan keputusan yang kami buat, dengan kebijaksanaan kami. Kerana kami tahu mu pun ajar guys, pun kami juga mu tak terima dalam kami tahu. Ni mu pun tak serupa juga. Mu pun bukan kata Tuhan tu esa, pun kami juga. Sebahala tu pakat sembah belaka kami tahu. Maknanya puak dia gioyak ni tak kira semata-mata nak dawam nak bela siapa dia kutuk agama mu sendiri. Tengok tu bahasa dia guna. Maka biarlah kami membebaskan kamu daripada perbedaannya. Jadi kamu ni telah terperangkap atas dasar anak beranak dah ni. Abu Talib menjawab permintaan dengan baik dan kata-kata yang lembut hingga akhirnya mereka pun tinggal. Mana Abu Talib tidak jawab dengan kata-kata yang nampak seperti berlaku, tidak, mana jawapan itu tidak menyebabkan berlaku konfrontasi lah. Tidak berlaku perbalahan. Gitu. Baik. Ni rangkah benarnya. Kita sebab gini tuan kita ni dan mukadimah disebut. Kalau kita nak ulas sebut pula gak serupa dengan sejarah juga, secara detail gak panjang benar jadi kitab dia ni. Maknanya dia royak tu asas-asas. Kalau ketika Jahriyah, ni antara poin besarnya. Gapo dia? Penentangan secara terbuka. Tu. Baik. Apa dia hikmah, pelajaran yang kita boleh petik daripada dakwah secara Jahriyah ni? Baik, kita berhenti sejenak di sini. Walaupun sebenarnya masalah Jahriyah ni dia banyak lagi tajuk-tajuk dianya. Tapi kita berhenti setakat ni dulu sebab kita nak mengambil hikmah dari cerita awal. Cerita awal, orang panggil detik-detik bermulanya antara perseteruan, pertelingkahan, konfrontasi antara Nabi dengan pihak Quraisy seperti yang telah dipaparkan secara ringkas. Kita boleh nampak dah. Maknanya mula-mula berlaku penentangan secara terbuka bila Nabi nyatakan tauhid secara terbuka. Banyak ni kalau anak hura pakai tak baca ni pula bakal baca ni molek hadirat. Bagi kita sebagai pendakwah ni, kalau kita hayati molek kita jadi berani. Cuba kita baca. Pada awalnya nombor 1, cuba tengok Pada awalnya Quraisy tidak menghiraukan dakwah yang dikembangkan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringkat awal. Ketika beliau mula menyebutkan secara terbuka isu-isu yang berkait dengan Tuhan-Tuhan orang Mekah pada waktu, berhala lah, dan berbicara mengenai Tuhan dia yang bersifat esa tu. Ni anak kata buat perbandingan tu. Inilah maksudnya kita kata comparative religion, maknanya perbandingan agama ni. Sebelah ni kan, tengok seperti Dr. Zakir Naik bukan kutuk pun, tapi dia kata kutuk. Berarti tidak, kalau kita dengar dia tidak kutuk, dia sebut perbezaan. Kadang-kadang dia sebut tentang Tuhan tu dalam kitab agama tu sendiri. Jadi marah beginilah juga berlaku pada Nabi. Maka dikatakan Dr. Zakir Naik tudah-tudah yang diberikan. Begitulah yang berlaku pada Nabi. Tu. Serta hal-hal lainnya yang bertentangan dengan kebiasaan mereka. Daripada situ mulalah berlaku perseteruan. Situ yang mula. Bukan kata Nabi tipu mereka, bukan kata Nabi bercakap bohong, bukan kata Nabi nak tekan mereka, nak hina, nak rampah harta. Tak ada. Nak rayak tauhid.
hak kamu buat tu dia tidak panggil tauhid. 400 lebih berhala duduk Mekah sekitar Masjid Haram, dalam Kaabah penuh hak kecil-kecil. Tu baik, mereka mulai mengetahui bila Nabi buat secara terbuka, maka mereka mula mengetahui hakikat dakwah yang dibawakan oleh Muhammad SAW. Hak sebelum ni dia tahu Muhammad duduk cerita, dia tak tahu selagu ni. Bila Nabi suruh, ni rupanya 3 tahun duduk bobel duduk kacau sama dia tu. Tu kayak sedap tu bahasa Kelantan tu. Bobel sama dia tu maknanya serius lah tu. Baru kita tahu rupanya cerita Tuhan Isa tidak 400 lebih tu. Mereka baru menyedari bahawa agama itu inti patinya, terasnya adalah tauhid sebelum yang lainnya, iaitu hati dan semua anggota tubuh diberikan dan diarahkan supaya ubudiyah kepada Allah, tidak kepada yang sekutu Allah. Itulah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nabi bawa ke arah itulah. Anak kena sebut sedikit di sini, takut tak faham pula gapo dia maksud dia. Dia gini, cara Nabi bawa tauhid ni mudah benar. Nabi royak tentang tauhid, lepas tu nak kukuh tu, okey, nak buat apa-apa kena sebut nama Tuhan. Masuk bilah air sebut nama Tuhan. Apa ni? Allahumma inni a'udzubika, nak makan bismillah, nak bersama isteri, nak naik rumah, nak turun rumah, naik kereta, semua ada sebut nama Tuhan. Doa tu pelbagai, tapi tak boleh tinggal nama Tuhan tu. Tu maknanya merealisasi ke tauhid dalam kehidupan. Tu cara Nabi bawa daripada Mekah lagi waktu tu. Bukan kata ayat teori saja. Ayat teori saja. Tak, praktik macam mana? Nak pakai selipar, kena pakai kuk kanan sebab Tuhan suka kanan. Hak sekiri ni iblis suka, Nabi kata dalam hadis. Kita buat mana ke arah menuju Allah, ke arah lawan syaitan. Begitulah hidup kita sampai mati. Tu ayat tauhid. Tu cara Nabi bawa. Walaupun sahabat tak cerita dia tu buta huruf pun dia boleh faham lagu tu. Ni kalau kita royak dengan cara payah dah. Mari tu nengung dah. Klik jadi bengong. Esok semari. Esok semari dah. Allah anak bukan nak kata tapi maknanya biar pada-pada sebab duk kata kau orang berat-berat. Anak bawa klik daripada guru kita duk ayat. Kata ustaz anak ni ngaji dah lebih dah lain. Berapa kali dah ayat? 2 kali. Tak lulus pula baru ni. Minta tahu. Tanya soalan tu lah. Padahal 2 ayat saya sebut dahulu saya tak ngaji metod akidah ni. Saya tulis buku pun dah lebih dah lain. Beda agama juga beda lain. Kawan ni 2 ayat. Mau kawan ni bukan ngaji pun dah. Tanya hal tu macam. Tak lulus pula. Nengok kawan ni boleh PhD dah kawan ni. Boleh PhD dah kawan ni. 26 buah dia tulis buku. Dia betul saya tak ngaji ni. Tapi saya kenal Tuhan. Saya hafal Quran walaupun tak habis 30 juz. Asalnya pada ngapa Quran kawan ni memang bagus. Dia sebutkan sedih dia. Dah tahu dah dia tak ngaji. Tanya lah lain pula. Metod lain. Cara Quran ni lah. Dia tanya hak tu macam. Tak lulus pula lah kawan tu ya. Mau kawan tu. Pok kita ni kalau tanya boleh tu lagi. Muka bagi tak ngaji sifat 20 tu. Asy'ariyah tu. Orang ngaji pun tak faham. So kau tak ngaji. Kecuali ada beberapa orang jenis pasal tak ngaji boleh ilmu gitu. Hak tu tak boleh pakai. Ya sebab orang boleh pakai jadi ngaji. Nyakit macam-macam tidak zaman kita pelik-pelik tapi hak tu nyakit jari-jari. Somnisian sore tu rasanya. Dia doa ayat dia pelik dia. Kita pun pelik lagi. Malu kau orang. Sepatutnya ialah berlaku di Kelantan tu yang kita sedih tu. Cuba kita tengok lagi. Ni dia berlaku pertindahan muka surat ni. Kita pergi seterusnya. Dia sama tu tak? Baik, cuba kita tengok. Mereka mengenali hakikat ini. Kena lipat salah tu. 219 apa ni 152 tu dia salah, tak apalah. Cuba tengok muka surat 152 tu bos sekali saat ni tu. Ana ambil sikit lagi kan. Mereka mengenali hakikat agama itu, maka kemudian mereka tampil untuk menentangnya. Bila mereka tahu ni sebenarnya hakikat tauhid Muhammad bawa, bila dia tahu tu dia tentang. Bermula penentangan secara terbuka bila mereka tahu rupanya ni asal intipati ajaran Muhammadnya. Sangat disayangkan, mana sedihlah. Kerana masih ada dewasa ini sebagai umat Islam yang belum mengerti tentang hakikat agama Islam.
Mereka mengikrarkan kalimah la ilaha illallah pagi dan petang, tetapi mereka tetap berkeliling di kuburan, melakukan istighasah, yang diminta tolong pada orang mati, kepada yang dianggap wali, berdoa kepada selain Allah, berharap atau takut kepada selain Allah, yang mana perkataannya bertentangan dengan perbuatannya. Hak dia kata la ilaha illallah tu betul lah, tapi buat lagu lain, tak serupa. Seandainya dikatakan kepada mereka bahawa kafir Quraisy telah memahami tentang makna la ilaha illallah daripada mereka, maka mereka pasti marah. Dia gini mudah ni, sebab dia sebut gitu, aku tak payah dia gini. Orang kafir mula marah ni bila dia tengok hak Nabi bawa ni bercanggah dengan hak dia sedama tu. Jadi gapo dia orang kafir amal pada waktu tu. Kena tahulah tu. Hak orang kafir amal berhala-berhala ni adalah merupakan konsep tawassul. Kenapa hal tu? Takkan nak sembah batu, nasabah Abu Jahal sembah batu. Cedip kakak tu. Bukan bodoh. Takkan nak sembah batu. Dia pun tahu sejarah. Kalau kita baca sejarah bagaimana mula-mula orang panggil hadirnya berhala di Mekah. Mari daripada kawasan pergunungan. Dia mari bawa dia golek atas batas tamal, golek mari siapa tepak buat. Sepak orang ngukir dia okey tu berapa nak letak berhala hak besar sekali ni, nama-nama orang soleh zaman Bani Israel. Suwak, Manak dan sebagainya. Nama-nama dia Quran tu kan. Tu nama orang soleh tu. Sebab itulah bila mereka nak berdoa, bila mereka nak bernazar, bila mereka nak buat perkara besar, kerja-kerja besar, dia akan persembahkan, minta kepada Allah, tapi melalui perantaraan berhala. Yang mana hakikat berhala itu adalah orang-orang salih di zaman Bani Israel. Semua kita sebut gitu. Kita tak jumpa seorang ulama kata memang orang kafir semua batu pejat. Tak ada. Kalau kita kata gitu, kita membodohkan orang Quraisy. Tak boleh. Sebab tu ulama kita tak kata, sebab kata bodoh kat orang dalam kuliah ni tak boleh. Tak boleh. Sebab tu Islam ni dia jaga bagi-bagi lagu tu. Ingat dia ada kecek atas masjid ni. Kecek derah tak boleh dia. Dalam hadis Bukhari ada sahabat dia kecek, adalah dia ada urusan setengah tu minta hutang dengan derah. Nabi kata boleh nak minta hutang, boleh gini, tapi guna suara jangan derah. Masjid dia ada disiplin dia tak boleh. Tapi luar baru tengok, kejut orang sah dalam masjid. Ada suara tu dia jekoh guru dia sama-sama alif hena, kejut saja orang tu. Artinya suka, lemah nak tengok dia. Masjid tak boleh lagu tu. Kita jalan ni pula lain dalam masjid gitu tak boleh. Sebut tu bukan apa, sebagai peringatan untuk diri kita sendiri lah. Mana pun ada juga dari salah ada orang tegur mu, tak salah ustaz tu begitu. Kata tak boleh. Kita sebut saja awak lengah tu mengaji bahasa kan. Orang kata tak molek ustaz. Makna fitrah orang beriman ni tasim lah gitu. Kita sebut jarang-jarang benar. Nampak tak boleh sebut lah. Molek-molek gitu lah. Kalau nak guna apa, guna bahasa yang munasabah lah. Tu sifat orang beriman sebenarnya. Gitulah. Jadi kita kena faham lah. Jadi hatulah sebenarnya. Jadi bila bercanggah tu makna God itu sebenarnya isu tawassul besar. Gitulah dia. Jadi poin yang kedua dan seterusnya itu kita bincang minggu hadapan lah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.